السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama hadiah Syahudin, ikhwati fillah, muslim musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir surah As-Saffat, ayat ke-6 yang berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang, dan telah meliharanya sebenar-benar dari setiap syaitan yang datang derhaka, yang sangat derhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar perbincangan para malaikat, dan mereka dilempar dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi orang siapa di antara mereka yang mencuri-curi mendengar perbincangan tersebut, maka ia dikejar oleh suluh api yang sangat terang benderang. Jadi Allah beritahu kita kat sini bahawa Dia menghiaskan langit dunia bagi penduduk bumi yang melihatnya dengan hiasan berupa bintang-bintang. Jadi Allah SWT di sini bizinatil kawakib, bizina al-kawakib. Jadi bintang-bintang di langit ni, baik yang nampak ataupun nampak seperti bergerak ataupun diam saja, semuanya menerangi penduduk bumi ini. Ini samalah dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Sungguhnya kami telah pun menghiaskan langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat untuk melempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala. Dan surah Al-Hijr pula tuan-tuan, walaqad ja'alna bis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syaitanin rajim wa hafiznaha min kulli syaitanin rajim illa man istaraqa as-samaa'a fa atba'ahu shihabun mubin. Sungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami menghiaskan langit bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu ia akan dikejar oleh semburan api yang sangat terang. Inilah demikian tuan-tuan, terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Satu kitab tafsir yang sangat menarik, yang amat wajar untuk kita miliki. Jadi firman Allah di sini wahifdha. Wahifdha maknanya dia dan telah meliharanya. Artinya memelihara berarti kata yang sangat kukuh tuan-tuan. Kami telah meliharanya. Maknanya wahifdha ni wahafidnaha. Wahafidnaha sama macam ayat di surah Al-Hijr. Maknanya menjaga dengan sebenar-benar min syaitanin marid, daripada syaitan yang sangat derhaka. Jadi perkataan marid ni kalau kita lihat di surah bahasa Arab, marid, dulu kita pernah belajar perkataan amrat. Kalau sebut syajarun amrat, iaitu pokok yang tak ada daun. Ini biasanya kalau kita berada di negara yang mempunyai 4 musim, datang musim gugur, maka botaklah semua pokok. Ini dipanggil syajarun amrat, amradu. Pasir dipanggil sebagai marda. Marda ni kerana ia adalah muka bumi yang tidak ada pokok-pokok langsung, jadi dipanggil ardun marda. Jadi tuan-tuan, kalau budak-budak muda yang tidak ada janggut, tak ada misai, ni kita panggil amrat. Tak ada janggut, tak ada misai, tak tumbuh maknanya. Jadi kalaulah seorang itu tidak memiliki apa-apa langsung untuk dibanggakan, dipanggil sebagai marid. Biasanya dipanggil syaitan marid. Jadi merujuk kepada perkataan amrat yang pernah kita belajar sebelum ini. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi
Al-Imam Al-Biqai menjelaskan dalam Nazmud Durar bahawa sebagaimana langit dihias oleh Allah SWT dengan bintang dan dijaga olehnya dengan bintang-bintang itu, demikian juga hati orang yang dekat dengan Allah SWT. Jadi hati mereka ni dihiasi, dipelihara dengan bintang-bintang ma'rifah. Ma'rifah ni artinya mengenali Allah SWT. Sehingga bila hati mereka ni disentuh dengan bujukan, rayuan syaitan, lekas-lekas mereka teringat Allah SWT. Lekalkan mereka berzikir, beristighfar, dan menyebabkan tolaklah segala rayuan dan juga pujuk rayu syaitan tersebut. Kataan ad-dunya yang digunakan oleh Allah SWT di sini dalam ayat ini, kita perhatikan, inna zayyana as-samaa ad-dunya. Dunia diambil perkataan dana. Dana ni maknanya dekat. Jadi ayat ni menyifatkan langit yang dekat. Sama dari sudut bahasa Arab berarti segala benda yang berada di atas kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi di sini dalam ayat yang lain kita dapat lihat Allah meletakkan langit ni bertingkat-tingkat sampai 7. Jadi kalaulah langit yang 7 seperti dimaksudkan di situ dalam ayat yang lain, sab'a samawatin tibaqa. Jadi perkataan sama dunia adalah tingkatan pertama yang langit itu yang nampak. Jadi dekat yang dapat kita fahami di sini adalah nak dibandingkan dengan langit tingkatan kedua dan berikutnya. Dan Nabi Muhammad SAW pun menggambarkan hadis yang sahih pertemuan baginda dengan para Nabi dalam peristiwa Al-Mi'raj, Al-Isra' wal-Mi'raj. Jadi bintang-bintang yang kelihatan menghiasi langit angkasa berada di atas kita ni, dapatlah kita fahami dia berada pada tingkatan langit yang pertama. Manakala tingkatan-tingkatan langit yang berikutnya tiada penjelasan lanjut daripada Al-Quran dan tiada pula penjelasan lanjut daripada sunnah dan daripada hadis Nabi SAW. Mungkin juga boleh dikatakan tuan-tuan bahawa yang maksudkan dengan langit ni adalah ruang yang terbentang luas di atas bumi. Tapi kebiasaan bintang-bintang itu bukanlah sebatas yang terlihat oleh pandangan mata kita sahaja. Sebenarnya ia begitu jauh. Hanya Allah SWT menciptakan angkasa luas ataupun as-sama' dunia yang dapat terjangkau oleh pandangan kita, dan sebab itu dijelaskan as-sama' dunia. Sedangkan yang lain itu memang tidak dapat kita jangkau sama sekali. Jadi Allah SWT menciptakan sedemikian rupa sehingga cahaya bintang-bintang yang berada di luar langit itu pun dapat menembusi ruang angkasa yang dipanggil as-sama' dunia. Allahu'alam, mungkin begitu juga maksud. Kita pun tidak dapat penjelasan terperinci tentang perkara ini. Yang penting Allah gambarkan dalam ayat yang sedang kita bacakan ini tuan-tuan tentang hebatnya penciptaan langit yang telah Allah SWT jadikan. Antara tugasnya untuk menghindarkan dengan bintang-bintang yang cantik ini, untuk menghiaskan langit. Begitu juga untuk disebut oleh kata ada, tujuan bintang diciptakan oleh Allah SWT untuk 3 tujuan. Alamatin yuhtada biha, menjadi satu buruj, isyarat, peta. Kalau bagi orang berjalan di tempat yang tidak ada map, tak ada kompas, maka mereka menggunakan buruj yang ada di langit. Yang kedua untuk menghiaskan langit. Dan yang ketiga untuk rujuman lisyaitin, rajaman lisyaitin, untuk merejam syaitan yang cuba naik untuk mendengar pemberitahuan, ketetapan, hukum hakam yang Allah SWT tetapkan di langit. Ibn Abbas menjelaskan, apakah sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, syaitan ini naik ke langit dan dibiarkan begitu sahaja untuk mendengar percaturan langit? Jawapannya, sebelum itu pun malaikat memang melontar mereka dengan bintang kalau mereka cuba naik ke langit untuk mendengar apa-apa yang ditetapkan oleh Allah SWT di langit. Tapi tidaklah sedahsyat selepas perutusan Nabi Muhammad SAW, maka perkara ini ditetapkan Allah. Tiada upaya ataupun tiada campur tangan langsung daripada syaitan untuk naik dan mendengar ketetapan Allah SWT itu dibentangkan kepada para malaikat di langit. Kita harus faham bahawa ketetapan Allah ni sudah pun ada dalam Lauh Mahfuz. Itu tiada keraguan padanya. Tapi bila Allah SWT memerintahkan malaikat ni untuk menjalankan tanggungjawab tersebut, maka Allah mewahyukan dengan perintahnya, maka malaikat yang mendengar semuanya akan sujud kepada Allah SWT. Ini yang telah kita bincangkan. Bila Nabi naik ke langit melihat Baitul Ma'mur, maka Jibril telah beritahu Nabi Muhammad SAW bahawa inilah tempat malaikat masuk, tunduk, sujud. Ada di kalangan mereka yang sedang rukuk, ada di kalangan mereka yang sedang sujud, daripada mereka mula-mula diciptakan. Jadi penjelasan dikemukakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, bahawa idza kadallahu amran takallama tabaraka wa ta'ala wa takhirul malaikatu kulluhum sujada.
فتحذف الجن أن أمرا يقضى فتسترق فإذا فرغ ورفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا جميعا الحق وهو العلي الكبير. Dalam hadis riwayat Ibn Abi Shaybah di sini penjelasannya, bila Allah menetapkan satu keputusan, Ibn Abi Hatim daripada Ikrimah, bila Allah SWT menetapkan satu arahan, maka para malaikat akan semuanya sujud pada Allah SWT. Maka ketika itulah jin syaitan yang berada di permukaan bumi cuba untuk menyelidiki apa yang sedang ditetapkan Allah SWT itu. Mereka nak sampaikan kepada kahin, kepada arraf, kepada dukun bomo yang ada di muka bumi, untuk memberitahu kononnya ada satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di langit. Maka seseorang itu akan dapat mengetahui masa depannya, apa yang berlaku pada masa akan datang dan sebagainya. Sebenarnya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad diutuskan lagi, memang telah pun dijadikan bintang-bintang ini untuk tujuan menghalang iblis, syaitan daripada meneroka, mencuri-curi berita daripada ketetapan Allah SWT. Tapi bila Nabi Muhammad telah pun diutuskan, perkara ini lebih lagi diambil berat. Maka tiada lagi sebarang usaha untuk mereka mencuri-curi mendengar apa yang berlaku dalam ketetapan Allah SWT itu. Jadi arahan Allah SWT ni telah pun ada, disampaikan untuk dipenuhi ataupun dilaksanakan masa ke semasa. Timbul lagi soalan, syaitan ni bila dia takut, dia kena kepada panah yang dihantar oleh malaikat itu, rupa dengan tahi bintang, rupa dengan kilat dan sebagainya, mengapa dia masih lagi menjalankan kerja itu? Takkah dia takut? Ini soalan yang berikut. Dan adakah malaikat ni akan berbaling menajam syaitan sampai dia mati? Iblis, jin ni, adakah dia akan mati dengan kena panah tersebut? Ini soalan-soalan yang timbulkan dan dijawab oleh para ulama tafsir. Contohnya tafsir Al-Khazin, dalam Durr Mansur ada, dalam Al-Alusi ada. Syaitan ini memang kerja dia untuk menyesatkan manusia. Maka dia akan berusaha sedaya upayanya dalam hidup agar dia mempunyai kelebihan, untuk membuktikan kepada manusia yang menjadi kuncu-kuncunya ini, pengikut-pengikut setianya yang telah disesatkan itu, bahawa dia memiliki kelebihan mengetahui satu benda yang ditetapkan Allah SWT. Kalau kita nak umpamakan, tuan-tuan, mengapa nelayan itu pergi ke laut? Takkah dia takut tenggelam di lautan itu? Ternyata kerana dia mencari kehidupan dengan ikan yang ditangkap. Begitu juga orang menaiki kapal terbang, pilot sebagai contoh. Takkah dia takut kapal terbang itu jatuh? Takut memang ada, tetapi itu merupakan kerja dia. Maka demikian juga syaitan ini, kerja dia untuk menyesatkan manusia. Maka dia mesti menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya itu. Dengan sebab itu dia cuba untuk mencuri berita tersebut, walau apa jua sekalipun berlaku terhadapnya. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ditanyakan pula, kalaulah kena panah ini direjam oleh malaikat terhadap syaitan ataupun jin untuk dia mendengar perbicaraan yang ditetapkan Allah SWT, apakah dia akan mati? Satu soalan yang dikemukakan. Kata Ibn Abbas, sebenarnya syaitan ni, bila dia kena, inna syaitan la tuqtal bisyahab wala tamut, dia tidak boleh mati, dia tidak akan musnah, walakinnaha tahriq, tetapi dia terbakar, wa takhbal, dan dia akan menderita, sakit. Ai yafsud minha ba'du a'dha'iha, artinya jin ni kalau kena panah tersebut sakit baginya. Kalau bagi manusia macam cedera parah, tapi dia tidak mati. Kerana kita pernah bincangkan dahulu, syaitan, jin ni minta kepada Allah SWT agar dia dipanjangkan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai kepada hari kebangkitan. Ini permintaan daripada iblis kepada syaitan, maka Allah SWT telah penuhi. Ditanya lagi, apakah panah ini berupa kilat, tahi bintang kena pada jin? Kan jin dicipta, wa khuliqatil jan min mariyyin min nar. Dulu pernah kita bincang dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jin dicipta pada api. Kalau dia dikena dengan api, apakah sakit dia kena api itu? Jawapannya memang sakit, tuan-tuan. Sebagaimana manusia diciptakan daripada tanah, pada hari ini ambil batu seketul yang telah keras, tanah yang telah dikeraskan itu, dibaling ke muka tuan-tuan, sakit tak kan? Sakit, tuan-tuan. Walaupun asal usul kita daripada tanah dan juga air,
tapi ternyata air yang sudah pun mengeringkan tanah itu dilontar ke muka seseorang kita sakit. Maka demikian juga logik akal. Syaitan bila direjam dengan api, dia akan sakit. Macam kita, seseorang kita sakit bila kena baling dengan tanah yang telah dikeraskan. Bagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, InsyaAllah kita akan lanjutkan kemudian apakah tiap-tiap kali malaikat baling ini tepat kena pada tempatnya. Ini juga dibincangkan oleh para ulama. Pandukan kepada hadis Ibn Abi Hatim Abu Shaykh dalam Azamah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada penjelasan yang dikemukakan. Nanti kita akan tinjau lebih lanjut dalam kuliah akan datang biiznillah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.